Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami ingin membentangkan tugasan 2 pasaran halal bagi subjek GMGS 1013 Ekonomi dalam Pengurusan Awam 1 yang disediakan oleh saya sendiri, iaitu Muhammad Faizullah bin Mazlan, nombor matrik 290394. Nik Muhammad Kamil bin Nik Mustafa, nombor matrik 290205, dan Abdul Hadi bin Abu, nombor matrik 290343. Pengenalan bagi pasaran halal. Makanan merupakan makanan asas manusia dan perkembangan perilaku umat Islam menyebabkan pasaran halal berkembang dan sekaligus membuka peluang kepada pedagang dan pelabur di seluruh dunia dan meningkatkan dalam pasaran global. Definisi bagi makanan halal mengikut syarak makanan yang bersih, berzat, mengikut konsep halal di mana cara perlahanannya yang suci dan bebas dari sebarang penyebab kepada kemudaratan. Selain itu, makanan halal bukan sahaja untuk mengenyangkan, namun ia juga lebih menjurus kepada tingkah laku sosial, komuniti agama serta peribadi. Manakala dari segi memasak pula, cara penyediaannya merupakan ekspresi dan tugasan agama, kasih sayang kepada Allah serta kasih sayang sesama manusia. Selain itu, terdapat larangan memakan sesetengah makanan dalam agama. Contohnya, Islam melarang umatnya memakan khinzir, manakala penganut Buddha dan Hindu melarang memakan daging lembu. Selain itu, umat Islam menganggap semua makanan adalah halal, melainkan makanan yang digariskan dalam Al-Quran yang menjelaskan akan haram dan melarang memakannya. Seterusnya, negara yang menyokong makanan halal antaranya dalam Malaysia. Majoriti rakyat Malaysia ialah umat Islam dan Malaysia telah melaksanakan pelbagai program dalam perkembangan industri halal seperti mengadakan seminar, forum dan pameran. Malaysia telah mengadakan kerjasama dengan China, kerjasama pragmatik, jalur dan laluan dalam memasarkan makanan halal, industri makanan halal, dan persediaan halal oleh JAKIM Malaysia dan standard makanan halal di Malaysia paling berwibawa di seluruh negara. Dan negara lain yang menyokong makanan halal adalah China. China mengadakan kerjasama dengan Malaysia dalam industri halal bagi meluaskan pasaran makanan halal. Selain itu, Malaysia mengimport makanan halal dari negara China yang merupakan rakan dagangan ekspor makanan ke Malaysia. Selain itu, kerjasama dengan Malaysia bagi mengembangkan industri makanan halal ke Malaysia, dan negara China telah mendapat persediaan halal dari Malaysia. Seterusnya adalah 6 kepentingan industri halal di Malaysia dan global. Yang pertama adalah Malaysia, negara yang monopoli industri halal. Dan yang kedua, Malaysia mempunyai pengalaman lebih 40 tahun dalam industri halal di Malaysia. Dan yang ketiga, permintaan domestik terhadap industri halal meningkatkan Malaysia sebagai negara pengimport produk halal ke seluruh negara. Dan yang keempat, industri halal merupakan sebuah industri yang berpotensi di peringkat global kerana ada jurang permintaan dan pengeluaran yang belum dipenuhi. Kepentingan yang kelima ialah industri halal telah membuka peluang pekerjaan dan jaminan terhadap keselamatan produk yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, yang keenam, aspek ekonomi, industri halal memberi nilai tambah yang menggalakkan pelaburan asing dan perdagangan secara global. Seterusnya, semangat industri halal kepada pendapatan negara. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara.
Malaysia merupakan ekspor makanan halal ke luar negara dan mengekspor pelbagai barangan halal seperti makanan, kosmetik, penjagaan kesihatan. Dengan mengekspor barang-barang tersebut, kadar tukaran mata wang asing memberi keuntungan kepada negara. Yang kedua, meningkatkan pendapatan rakyat tempatan. Dengan ini telah membuka peluang pekerjaan dan taraf pendapatan meningkat. Sumber pendapatan dapat menampung kos sara hidup dan keperluan asas, dan serta mengurangkan kadar pengangguran dalam negara dan dapat membeli barang lebih berkualiti serta mendorong mengeluarkan produk halal bersih dan mendapati permintaan. Semangat industri yang seterusnya adalah kemasukan pelajar asing. Pelabur asing lebih berminat untuk melabur dalam Malaysia kerana Malaysia mempunyai 8 taman industri halal yang membekalkan pelbagai kemudahan infrastruktur bagi menarik pelabur asing dan dapat mengeluarkan barang halal untuk dieksport. Assalamualaikum, saya Nik Muhammad Kamil bin Mustafa, nombor metrik 290205. Saya akan membentangkan jenis-jenis makanan halal. Yang pertama ialah dari segi definisi makanan halal, ialah makanan yang baik dari segi rupa, bau, zat dan mempunyai unsur yang baik untuk badan, baik dari segi jasmani dan rohani. Islam, apa yang dihalalkan adalah perkara yang baik dan bersih dan juga memberi kebaikan kepada manusia sejagat. Perkara haram ialah perkara yang boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal. Okey, yang seterusnya ialah negara yang menjalankan industri halal. Yang pertama, Malaysia giat menjalankan kerjasama dalam industri halal dengan negara Indonesia, Kemboja, Arab Saudi, Vietnam, Thailand, Jepun, Korea Selatan, Rusia dan Taiwan. Membentuk pembangunan rangka ekosistem industri halal bagi mempercepatkan ekonomi dan integrasi negara. Negara New Zealand dan Australia merupakan pengeksport daging halal dunia yang terbesar di dunia. Dan negara Argentina dan Brazil merupakan pengeksport ayam hal dunia yang terbesar di negara kita. Okey, seterusnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perusahaan makanan halal ke luar negara. Faktor yang pertama ialah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi syarikat yang memiliki pensijilan halal. Yang kedua, peningkatan aktiviti ekspor ke luar negara. Dan yang ketiga, ia meningkatkan KDNK dan ekonomi negara. Okey, yang seterusnya ialah melibatkan modal dan kos bagi pasaran halal. Ia melibatkan 3 aspek. Yang pertama adalah aspek keuntungan. Pasaran halal menjanjikan pulangan yang lumayan yang dianggarkan bernilai 1.317 bilion. Yang kedua, aspek modal. Pasaran halal memerlukan kos yang tinggi dan pasaran halal melibatkan pasaran yang luas di seluruh negara. Aspek ketiga, contoh. Negara Australia memperuntukkan RM3.09 juta bagi 5 tahun untuk tujuan promosi makanan halal bagi aktiviti ekspor secara global. Seterusnya ialah dari segi budaya, citarasa dan keperluan makanan halal. Logo halal, ia memudahkan masyarakat untuk mengenal pasti barangan halal. Citarasa, masyarakat lebih memilih makanan dan produk halal. Keboleh-dapatan, makanan dan produk halal mudah diperolehi di mana-mana sahaja. Makanan sunnah, ia meningkatkan keyakinan terhadap produk halal. Dan kerangka agama, pemilihan makanan yang baik untuk kesihatan bagi keseluruhan. Sekian, terima kasih. 2.3 Undang-undang dan halangan. Syarikat pengeluar makanan halal harus mengikuti undang-undang yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Antaranya JAKIM menguruskan persediaan halal dan pematuhan standard halal. SGC pula membuat pembangunan industri alat tempatan dan global dan pemasaran produk halal. Agensi lain yang terlibat ialah seperti KKM, PBT, KDRM. Berbagai perundangan harus syarikat ikuti undang-undang yang telah digazetkan oleh agensi tersebut.
memberi kepada autoriti kepada agensi mengikut bidang kuasa tertentu. 2.4 Campur tangan kerajaan luar negara bagi membantu memperkenalkan produk halal ke seluruh dunia. Campur tangan kerajaan luar negara telah mengadakan pameran dan expo untuk memenuhi permintaan yang tinggi pasaran halal di luar negara. Antara expo-expo yang biasa dibuat ialah pameran halal antarabangsa Malaysia, pameran halal antarabangsa Moskow, pameran halal Paris, pameran antarabangsa makanan Indonesia, pameran dan ekspor perdagangan antarabangsa industri halal Loro Pakistan. Kaedah ini untuk membantu syarikat memasarkan produk halal ke serata dunia. 2.5 Adakan kongsi yang tepat, meluaskan industri halal di negara lain, kerjasama dengan China, zon perdagangan baru Lanzhou. Kerajaan Malaysia dengan sesama industri halal di China telah mengeluarkan sijil halal dan penyelidikan bangunan halal yang dikeluarkan oleh negara China. Banyak taman industri di China dibangunkan dengan kerjasama dengan kerajaan Malaysia, iaitu diberi nama Taman Industri Guangzhou China, membantu Malaysia memasarkan produk halal dan pasaran tempatan di dalam tempatan dan peringkat global. 2.6 Penyelidikan pemasaran mengikut citarasa pengguna yang sentiasa berubah, meningkatkan mutu produk dan pembungkusan produk yang lebih menarik supaya menarik minat pembeli, melakukan kerjasama dengan syarikat perdagangan elektronik dan logistik luar negara seperti Alibaba dan JD.com. Pengusaha global luar negara bekerjasama dengan syarikat perdagangan elektronik tempatan seperti Shopee dan Lazada. Maklumat terhadap produk halal disampaikan melalui media sosial, televisyen dan internet supaya liputan produk halal ni ke seluruh dunia. Kesimpulan pasaran halal. Kesimpulannya, industri halal memainkan peranan penting sebagai penyumbang dalam ekonomi negara. Perkembangan yang pesat dalam industri halal telah memberikan kebaikan dan pertumbuhan ekonomi secara umumnya kepada pemain industri halal dan secara amnya kepada negara kita. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan imej Malaysia sebagai pengeluar produk halal Malaysia yang diiktiraf sijilnya di peringkat global. Ini bertepatan dengan matlamat kita, iaitu matlamat wawasan 2020 yang telah banyak dicapai. Agar industri pasaran halal ini boleh diterima oleh seluruh dunia. Sekian, terima kasih.